Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah pada pagi ini alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengurniakan keberkatannya, keredaannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah untuk terus memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini, insya-Allah secara ringkas. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, alhamdulillah, kita telah pun memperbincangkan ayat-ayat sehingga ayat yang ke-264 daripada surah Al-Baqarah, di mana pertemuan kita sebelum ini kita telah memperbincangkan Allah memberitahu kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim AS itu meminta kepada Allah SWT, bertanya kepada Allah SWT untuk melihat kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan orang yang telah mati, perkara yang telah mati, benda yang telah mati. Bagaimana Allah hidupkan semula. Bukanlah pertanyaan Nabi Ibrahim itu untuk menunjukkan bahawa dia ragu-ragu, tetapi permintaan itu untuk menenangkan hati dia supaya dia lebih yakinlah, bertambah keyakinan itu. Dan tentu saja dia sebagai seorang Nabi itu sangatlah membantu apabila dia berdakwah di hadapan kaum dia, maka dia boleh beritahu bagaimana pengalaman dia sendiri melihat kebangkitan, bagaimana Allah membangkitkan benda yang telah mati. Di mana Allah SWT, seperti mana kita telah bincangkan, Allah SWT menghidupkan burung-burung yang telah pun dicincang lumat, maka dihidupkan kembali dengan izin Allah SWT. Jadi apabila manusia telah nampak bukti itu, kita telah melihatnya dalam Al-Quran, kita yakin bahawa perkara itu benar-benar berlaku, maka kalau benar kita yakin dengan hari kebangkitan itu, maka kita perlulah bersedia untuk hari akhirat itu dengan memperbanyakkan infak di jalan Allah SWT. Sama ada dengan bersedekah, dengan memberi zakat, yang wajib dan yang sunnah. Jadi itu, semua perkara itu perlu kita fikirkan kalau benar kita yakin dengan hari akhirat. Di mana pembalasan itu kita hanya harapkan hanya daripada Allah SWT. Kita tidak mengharapkan daripada yang lain. Kita disuruh, dituntut dalam Al-Quran supaya bersedekah, berinfak semata-mata untuk mencari redha Allah SWT. Kalau kita benar-benar yakin dengan hari akhirat itu, maka kita tidak mengungkit, kita tidak menyakiti orang yang meminta-minta kepada kita. Apa kebaikan yang telah kita lakukan, kita tidak mengungkit. Jadi kalau kita sebagai manusia kadang-kadang terungkit, maka kita tinggalkanlah perkara tersebut. Jangan buat lagi dah. Maksudnya, sebab kalau tidak, kalau kita ni mengungkit-ungkit, menyakiti hati, orang yang meminta-minta ni sama saja Allah samakan seperti mana orang yang buat satu perkara kerana riak. Maka apabila kita buat perkara tersebut, kita menyakiti hati penerima, sama saja seperti orang yang riak, iaitu membuat satu perkara ibadah kerana hendak mendapat perhatian manusia, bukan mendapat perhatian Allah SWT. Jadi bermaksud, sebenarnya kata Allah SWT, orang seperti ini sebenarnya tidak beriman pun dengan Allah dan tidak beriman pun dengan hari akhirat, kerana dia masih lagi mengharapkan balasan daripada manusia. Dia sedekah semua bukan kerana Allah, dia infakkan kerana Allah, tetapi untuk mendapat perhatian manusia. Jadi samalah seperti
orang-orang kafir itu sendiri, di mana amalan mereka tidak ada uh, tidak ada manfaatnya buat mereka. Hanya manfaat di dunia kalau ada, tetapi di akhirat kosong, zero, tidak ada apa-apa. Jadi dilanjutkan lagi nanti untuk bagaimana sebenarnya yang infak yang sepatutnya. Nanti Allah SWT akan beritahu kita dalam ayat yang berikutnya. Sebab tu akhir daripada ayat 264 yang telah kita bincangkan, Allah kata wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tu tidak ada beri petunjuk kepada kaum yang kafir. Orang kafir dia ini mereka apa? Orang kafir ni mereka itu tidak percaya. Lawannya kepada iman. Iman tu percaya. Kalaulah kita berperwatakan seperti itu, maka tidak ada bezalah kita dengan orang kafir itu, iaitu apa, amalan kita sia-sia kerana kita tidak mengharapkan hari akhirat, tapi mengharapkan keredaan orang-orang di sekeliling kita. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perkara tersebut, daripada perasaan tersebut. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT dan juga dalam berinfak kepada atas jalan Allah SWT. Baik. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada ayat yang berikut dia, insya-Allah, daripada ayat 265 daripada surah Al-Baqarah. Kalau dalam kebanyakan mushaf dia adalah muka surat 45 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, dan perbandingan orang-orang yang mereka menginfakkan harta benda mereka ibtigha'a mardatillah, kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita pergi lanjut kepada ayat ini, kita lihat sebentar kepada asbabun nuzul yang kita ambil daripada sebab turun ayat ini. Kita ambil daripada Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawa beliau menakalkan sebab turun ayat ini kerana dikatakan Al-Hakim, Al-Tirmizi, Ibn Majah dan imam-imam hadis yang lain meriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib, katanya ayat di atas diturunkan terhadap kami, golongan Ansar, yang mana suatu ketika dahulu kami memiliki buah kurma. Masing-masing dari kami menyumbangkan kurmanya, sama ada sedikit ataupun banyak mengikut. Minta maaf, ini sebenarnya ayat ni, ayat asbabun nuzul ni untuk ayat 267. Tetapi yang ini ialah Allah SWT nak bagi tahu kepada kita perumpamaan bagi orang yang mendermakan harta dia untuk mencari redha Allah. Kata Allah sini, wa tasbitan min anfusihim kama salijannatim bi rabwatin asabaha. Tadi yang sebab nuzul ni insya-Allah kita baca sebentar lagi. Ayat 265 ni sebenarnya Allah nak bagi tahu berlawanan dengan apa yang Allah SWT ceritakan pada ayat 264. Di mana ayat 264 Allah ceritakan berkenaan bagaimana seorang itu, di mana terbatalnya infak dia kerana apa? Kerana dia itu menyakiti hati orang yang nak menerima. Sama dengan kata-kata kesat atau dengan mengungkit-ungkit, maka Allah samakan dengan orang yang riak lah. Di mana orang yang riak ini, dia itu buat ibadah kerana manusia, maka tidak ada apa-apa kelak ganjaran pahala di akhirat. Jadi kosong. Jadi rugi sahaja. Dia bersedekah itu di muka bumi ini, manfaat dia dapat pada orang lain, tapi menyakiti hati orang lain. Orang pun dapat pun rasa macam tak suka, orang pun bercakap kat belakang kita dan sebagainya. Maka dia tak dapat apa-apa. Di dunia pun dia tambah musuh sebenarnya, dan di akhirat dia tak dapat apa-apa. Sekarang Allah SWT tu, kalau kita lihat kaedah Quran itu sendiri, macam mana Quran itu berinteraksi dengan manusia, dia tak cerita positif sahaja. Dia tak cerita ataupun dia tak cerita negatif sahaja. Dia mesti ada level lah, mesti ada syurga, mesti ada neraka. Kebanyakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syurga itu akan ayat-ayat dengan syurga mesti ada cerita pasal neraka juga. Kebanyakan ayat-ayat neraka itu biasanya akan ada syurga juga. Sebab nak bagi tahu supaya manusia ini bersungguh-sungguh untuk mendapat syurga itu, dan juga dalam masa yang sama
jangan lupa bahawa kalau tersalah langkah masih ada kata amaran jangan sampai tergelincir sehingga masuk dalam neraka. Jadi ini cara Al-Quran itu. Apabila Al-Quran tak bagi tahu cara yang betul, Al-Quran bagi tahu juga apa yang salah. Apabila Quran bagi tahu yang salah, Quran bagi tahu juga apa yang betul. Jadi itu. Jadi maksudnya bila manusia melihat kepada perkara ini, taklah manusia ni berputus asa. Maksudnya semua orang jahat saja, tak. Allah masih bagi kata ada orang yang berpeluang untuk buat yang baik. Bagaimana yang baik itu Allah bagi tahu dalam ayat 265. Sepatutnya kalau betul lah kalian ini beriman dengan hari akhirat, Allah SWT bandingkan. Bagi contoh bagaimana keadaan orang yang berinfak dalam jalan Allah, maka dia akan dapat pahala yang besar. Allah bagi tahu dalam ayat 265. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perbandingan orang-orang yang mereka infakkan harta benda mereka kerana mencari keredaan Allah. Jadi apa yang mereka buat di sini adalah mereka infak bukan untuk mendapat populariti, bukan untuk mendapat sanjungan, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi apa yang mereka buat di sini hanyalah untuk mendapat keredaan Allah SWT. Inilah sebenarnya tujuan utama. Infak sepatutnya bila kita kena letak dalam diri kita, bila kita infak, kita sedekah ke, kita bagi hadiah ke, apa sahaja yang kita buat sepatutnya kita niatkan atas jalan Allah. Untuk apa? Untuk kita mencari keredaan Allah SWT. Supaya apa? Dan juga kita nak harapkan apa? Kita nak harapkan keampunan Allah SWT. Sebab ini ciri-ciri orang yang yakin dengan adanya hari akhirat. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, dia kata bahawa bagaimana dia katakan apa maksud mardatillah ni. Menurut penulis tafsir Al-Misbah, dia kata mardatillah ni suatu perkara dia adalah mardatillah ni diterjemahkan biasanya dengan keredaan Allah. Jadi Al-Biqai rahimahullah taala dia kata dalam tafsir dia, jadi dinakalkan oleh penulis tafsir Al-Misbah ni, dia kata menjelaskan bahawa kata mardatillah ni mengandungi makna pengulangan dan kesinambungan. Maksudnya reda Allah ni berulang-ulang manusia memperolehinya sehingga menjadi mantap dan berkesinambungan. Jadi keredaan Allah SWT ni untuk orang yang menginfakkan harta ni bukan sekadar pada ketika itu sahaja, tetapi keredaan Allah itu berterusan. Itu balasan kepada orang yang menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Jadi reda Allah tu memang kita nak harapkan bukan hari ini je. Bukan esok saja, tapi reda Allah itu biarlah bersambung sampai ke hari akhirat. Dan tentu sahaja infak ini, keredaan Allah ini berterusan, mardatillah. Jadi bukan pada hari yang bersedekah saja, tapi berterusan sampailah ke hari akhirat. Itu tujuan. Sebab tu orang infak, dia infakkan harta, dia nak cari apa? Dia nak cari keredaan Allah, dia nak harapkan keampunan Allah SWT. Jadi kita teruskan bagaimana Allah bandingkan, Allah beri contoh kepada orang yang berinfak atas jalan Allah ni. Allah kata wa tasbitam min anfusihim. Dan kerana apa mereka berinfak ni? Sebab mereka nak teguhkan jiwa mereka. Tujuan mereka sedekah ni supaya apa? Mereka nak pupuk supaya mereka ini tidak jadi orang yang kedekut, tidak jadi orang yang tamak hanya memikirkan diri sendiri sahaja. Itu tujuan infak. Infak kalau kita lihat kepada apa yang kita bincangkan hari ini, infak sebenarnya untuk cari redha Allah. Untuk harap keampunan Allah SWT, untuk teguhkan iman kita. Itu yang tadi Nabi Ibrahim AS, dia nak lihat kepada nak hidupkan, Allah hidupkan perkara yang mati bukan sebab dia tak percaya, dia nak teguhkan keyakinan dia, keimanan dia. Sebab iman dia boleh turun naik. Itu iman. Dia boleh turun kerana ada masa tinggi, ada masa rendah. Itu yang kita kena kadang-kadang keluar masuk iman ini. Dia ada masa dia. Jadi kita kena sentiasa teguhkan keimanan kita. Jadi kalau dalam keadaan kita rasa macam risaulah nanti miskin, tak, kita sedekah sekadar kemampuan kita. Untuk meneguhkan keimanan, kita yakin bahawa Allah akan ganti dengan lebih yang baik, dan tentu saja kebaikan yang paling utama ialah di akhirat kelak. Jadi di sini Allah kata, Allah bagi tahu orang ni, perumpamaan orang yang mendermakan, contoh orang yang, perbandingan orang yang mendermakan harta dia untuk cari redha Allah, untuk mengharapkan keampunan Allah, untuk meneguhkan hati mereka, supaya mereka ini terus menerus dalam keyakinan yang kuat kepada Allah SWT. Mereka ini adalah seperti apa kata Allah?
mereka ini kamasali jannah. Mereka ini kamasali jannatin birabwatin asabaha. Seperti perumpamaan kebun yang berada di dataran tinggi. Yang apa? Asabaha. Yang disirami wabilun fa'atat. Wabil. Asabaha wabil. Jadi seperti perumpamaan kebun di dataran tinggi yang di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Maksudnya dia duduk kat dataran tinggi. Bila kita duduk dataran tinggi, pokok-pokok yang duduk di atas dataran tinggi ini tidak ada yang menghalangnya. Maka yang ada di atasnya adalah apa? Yang ada di atasnya adalah langit lah. Maka awan akan terus menimpa kepada dia. Tak ada, orang kata tidak ada penghalang yang menghalang daripada air hujan itu turun ke atas pokok-pokok tersebut. Itu Allah bandingkan. Allah bandingkan bagaimana orang yang infak atas jalan Allah SWT seumpama pokok-pokok yang berada di dataran tinggi, maka hujan boleh terus direct kena kat dia. Dari apa jadi dekat kebun tersebut? Fa'atat ukulaha dhi'fain. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahnya dua kali ganda. Kemudian Allah cerita lagi. Allah bagi tahu lagi kepada kita, fa illam yusibha wabilun fatal. Maka jika mereka tidak diserami oleh hujan lebat tersebut, fatal, maka hujan gerimis, tempias-tempias dia. Jadi kata Allah SWT, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan, mereka melihat. Jadi Allah buat perbandingan, Allah buat analogi supaya manusia ini mudah faham. Supaya manusia ini sentiasa mengkaji, lihat ke alam sekeliling, manusia akan nampak kekuasaan Allah, manusia dapat pengajaran daripada apa yang mereka lihat. Allah bandingkan orang yang memang semata-mata infak ni untuk menuntut keredaan Allah, untuk dapat keampunan Allah, untuk teguhkan jiwa mereka supaya mereka lebih beriman, nak latih diri mereka ni supaya jangan kedekut membelanjakan harta atas jalan Allah, supaya mereka beribadah benar-benar kerana Allah SWT. Allah misalkan infak mereka ini sama ada yang banyak atau sedikit. Allah kata ditafsirkan, diterjemahkan ialah sebagai apa? Sebagai seperti kebun yang tanahnya subur. Kalau kita lihat dalam tafsir Misbah, dia kata misalan bagi infak yang banyak dan sedikit adalah, minta maaf, dalam tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia kata misalan bagi infak yang banyak dan sedikit adalah seperti kebun yang tanah dia subur, dipenuhi dengan pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan segar. Ia terletak di tempat yang tinggi, yang terdedah kepada matahari, aliran udara, juga diserami dengan hujan lebat, maka kebun tersebut apa akan jadi dia? Membuahkan hasil yang banyak dan berganda-ganda. Itu orang yang infak atas jalan Allah. Dia berpeluang untuk infak atas jalan Allah dengan banyak, maka dia buat. Maka dia buat perkara tersebut. Maka hasilnya tentulah akan lebih banyak. Pahala itu tentulah lebih besar. Sebab dia dah ada apa? Keikhlasan, dan dia ada amalan. Jadi bergabung di antara keikhlasan dan amalan itu, tentulah lihat banyak lagi amalan, banyaklah lagi pahala. Sebab apa? Dia punya solid foundation dia dah betul lah. Iaitu buat semata-mata kerana Allah SWT. Jadi bila dia buat banyak, dia dapat banyak lah. Tapi kadang-kadang ada masa dia, mungkin dia pun ada masalah kewangan. Dia pun ada benda lagi hendak dibelanjakan kepada keluarga dia, nafkah atas jalan Allah. Nafkah pun juga perintah daripada Allah SWT. Maka dia bagilah sikit-sikit. Dia pergi ke masjid, taklah RM1 ke tabung ke. Tapi kata Allah SWT, jika sedikit saja hujan yang turun, maksudnya sedikit sahajalah apa tu sedekah dia yang dibelanjakan, tapi tetaplah membuahkan hasil. Itu dia. Tetap buah hasil. Sebab apa? Sebab tanah dia subur. Dia main foundation tu dah kuat, ikhlas dia semata-mata kerana Allah. Dia bagi sikit pun tak apa, Allah tetap balas. Sebab dia punya foundation dia, tanah tu tadi dah subur. Diumpamakan sebagai tauhid dia dah kuat dah. Betul dah dia punya niat tu kerana Allah SWT. Maka sikit dia bagi pun, tetaplah apa tumbuhan yang keluar tu tetaplah tumbuhan yang baik. Sebab apa? Sebab dia telah punya foundation dia dah betul. Jadi kita dapat lihat bahawa bandingan yang Allah tunjukkan kepada kita ini, Allah nak bagi tahu lebih dahulu pada kita, orang yang bersedekah ni, kalau dia dapat buat banyak, dia akan buat banyak. Maka kalau dia buat sikit pun, kalau dia dapat buat sikit pun, dia akan tetap buat juga. Sebab apa? Dia akan buat berdasarkan kemampuan diri dia, semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Orang-orang beriman ni sepatutnya dia
dia mesti cekap lah, kita kata, cekap mencari peluang untuk mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Kalau ada masa dia boleh buat banyak, dia buat banyak. Tapi kalau dia tak boleh buat banyak, dia buat sikit pun dah cukup dah untuk mendapat keredaan Allah SWT. Ini orang yang beriman. Dia sentiasa mencari peluang mengikut kadar kemampuan dia. Jadi ini menjadikan bahawa supaya amal kebajikan ini dia sentiasa berterusan. Kita jangan kata, oh aku sekarang tak ada duit dah, aku miskin dah, aku tak boleh buat apa semua. Kita buat sekadar mampu. Tak mampu nak bagi duit, kita tolong dari bagi segi kudrat. Tak mampu dalam kudrat, kita doakan orang yang melakukan kebaikan. Jangan kita pula hina orang yang buat sedekah dan sebagainya, orang yang infak atas jalan Allah. Soal dia ikhlas tak ikhlas, itu bukan soal kita untuk hisap, itu antara dia dengan Allah. Kenapa perlu kita sibukkan hati orang lain, sedangkan sepatutnya kita risaukanlah hati kita. Zahir kita ukur, okey, orang ni sedekah, maka kita doakan Allah bagi ganjaran pahala kepada dia. Bukan kita pula menilai amalan dia. Yang perlu kita hisap ialah amalan kita sendiri. Cukuplah kita itu menghisap amalan kita sendiri. Jangan kita sibukkan amalan orang lain. Ikhlas tak ikhlas itu antara kita dengan Allah SWT. Habis di sini bahawa orang beriman sepatutnya dia ambil peluang. Masa dia boleh buat banyak, dia buat banyaklah. Masa dia buat sikit, jangan tinggal pula. Jangan masa dia tak ada banyak, kita tetap buat juga sekadar kemampuan kita. Dan Allah kata sikit ke banyak ke, Allah kata wallahu bima ta'maluna basir. Allah tu terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Maksudnya apa yang kita buat ni walaupun sikit ke banyak, tak sia-sialah, Allah tetap beri juga. Itu sebenarnya rahmat Allah SWT. Dia nak tengok kita ni nak ambil peluang tak? Kita ni yakin tak bahawa Allah akan balas dengan balasan yang baik dan sebagainya. Itu sebenarnya yang Allah SWT nak ajar kepada kita. Baik, itu perbandingan dia antara tentang kebun tadi. Dia berbekar dengan banyaknya buah-buahan untuk orang yang ada peluang untuk bersedekah banyak, maka dia buat banyak, maka dia akan dapat balasan yang banyak. Tapi kalau dia masih ada kemampuan dia sedikit, dia buat juga, Allah tetap beri juga. Walaupun tak sebanyak yang tadi, tapi lebih baik, tentulah berganda-ganda lebih baik daripada orang yang tidak berinfak langsung. Ataupun orang yang berinfak atas jalan semata-mata hendak mendapat sanjungan manusia. Baik. Jadi terus kita pergi kepada ayat 266, ringkas. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil. Kemudian Allah kata, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma? Ayawaddu ahadukum, adakah ingin salah seorang di antara kamu an takuna lahu, agar menjadi baginya jannatum min nakhil. Apa dia? Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma, wa a'nab, dan anggur, tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli samarat. Dia ada kebun-kebun daripada kurma, daripada anggur yang mengalir daripadanya bawahnya sungai-sungai. Dan di dalamnya, dan ada dalam kebunnya itu segala jenis buah-buahan. Samarat, kulli samarat. Wa asabahul kibar. Dan sampai padanya masa tua. Walahu dhurriyatum du'afa. Dan baginya keturunan yang lemah. Sekarang Allah SWT bagi tahu pula perbandingan yang berikutnya. Tadi Allah bagi satu analogi untuk orang yang infak atas jalan Allah. Di mana fondasi dia kukuh, kuat, itu tauhid dia kuat, buat semua benda ini semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT. Maka walaupun dia bagi sikit, hujan lebat tu, maksudnya dia bagi banyak, dan walaupun dia bagi sikit, dia dapat gerimih-gerimih sahaja, tetapi dia buat sedikit saja berdasarkan kemampuan dia, tetapi tetaplah sedekah dia itu walaupun sedikit atau banyak memberi manfaat kepada dirinya. Ada itu dia. Jadi kita dapat lihat bahawa inilah sebenarnya rahmat Allah SWT, tetapi Allah juga bagi amaran. Allah juga bagi peringatan. Allah kata ini yang Allah nak bagi tahu ayat 266, ini bukan amalan orang yang beriman. Bukan amalan orang yang beriman kepada Allah SWT, bukan amalan orang yang beriman kepada hari akhirat. Sebab tu Allah kata, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabi tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Jadi Allah SWT berfirman, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur dan mengalir di bawah sungai-sungai, di sana dia memiliki semua jenis buah-buahan, kemudian tiba masa tuanya sedangkan dia memiliki keturunan yang masih lagi kecil, lalu kebun itu ditiup angin. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api sehinggalah terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Jadi Allah SWT bandingkan pula. Allah bandingkan pula bagaimana orang yang dia ini sedekah dia, infak dia hanyalah semata-mata bukan kerana hendak mencari redha Allah, tetapi dia ada agenda lain. Dia nak merendahkan orang lain, nak tunjuk bahawa dia ada harta, dia boleh tolong orang, nak mengungkit-ungkit dan sebagainya. Jadi dia ada kepentingan lain. Allah SWT kata, maka mereka ini adalah seperti mana orang yang melakukan infak selain Allah ni, mereka seperti mana orang yang memiliki kebun. Dia ada kebun yang dipenuhi dengan pohon tamar. Dia ada kebun yang ada anggur juga, ada tamar, ada anggur dan macam-macam berbagai jenis buah-buahan. Kalau zaman kita ni ada durian dan sebagainya lah. Macam-macam lagi, langsat, buku, apa sahajalah, cempedak dan sebagainya. Maknanya dia ada dusun lah. Semua tu dia punya. Jadi macam-macam dekat dusun dia ni. Maka sebab apa? Sebab mengalir di bawah dia sungai-sungai yang menjadi sumber pengairan. Dia punya tempat tu subur. Jadi mudah nak mekar lah. Jadi dia ni bersedekah lah kata-kata. Dia diinfak atas jalan Allah. Sebab dia ada apa? Dia ada harta yang cukup banyak. Cukup duit yang cukup banyak untuk memberi infak. Maka dia letakkan harapan pada dia. Dia letakkan harapan pada pokok-pokok ni lah. Pada buah-buahan ini. Untuk apa? Dia mengharapkan supaya dia boleh mengambil manfaat daripada kebun dia bersama anak-anak kecil. Dia ada anak-anak kecil. Jadi, sedangkan ketika itu usia dia dah lanjut. Dan dia tak berupaya lagi untuk bekerja. Maka anak-anak kecil ni pula, dia tak boleh nak buat apa-apa lah, kecil lagi. Nak uruskan diri sendiri pun tak boleh. Apakah lagi nak pergi ambil, nak pergi bekerja. Jadi dia mengharapkan, apa yang diharapkan oleh orang ini, dia mengharapkan sumber yang hasil yang datang daripada kebun yang subur itu. Sebab dia pernah yakin betul. Yakin dia betul dengan kebun tersebut sebab apa? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya ada. Kalau kita nak ibaratkan, dia dah bersedekah banyak dah pun. Dia tolong orang ni, dia tolong orang tu. Tetapi dia tolong itu bukan kerana Allah SWT. Dia untuk mendapat sanjungan. Dia nak supaya orang manusia menyanjung dia. Ataupun dia kadang-kadang dia ungkit dan dia buat perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. Dia ungkit orang ni, dia dah tolong orang ni, dia ungkit. So nak balasan yang lain misalnya. Maka apa jadi? Kemudian kebun-kebun itu dilanda angin taufan yang akhirnya memusnahkan pohon-pohon, pokok-pokok dan buah-buahan. Dan cuaca yang panas lagi membahang hingga membakar ke kebun-kebun tersebut. Itulah diumpamakan orang yang menginfakkan harta dia sekadar kerana apa? Riak. Ataupun orang yang menginfakkan harta tetapi mengungkit-ungkit. Dan dia melakukan perbuatan menyakiti penerima yang menerima sedekah atau infak tersebut. Maka orang yang buat demikian, kalau kita buat macam ni, kita takkan dapat apa faedah pun. Kita keluarkan yang banyak, macam tadi sumber air tu banyak. Maksudnya aliran tunai dia kepada orang lain tu banyak. Tetapi yang menggerunkannya di akhirat kelak, dia tengok tak ada apa pun, nothing. Tak dapat apa-apa. Sebab dia sebab apa Allah umpamakan orang yang sampai di usia tua, dia ada anak-anak yang masih memerlukan dia, anak-anak dia tak boleh berusaha. Dan saat itulah dia memerlukan hasil daripada kebun dia, saat itu kebun itu hancur, habis sumber itu. Untuk Allah umpamakan di akhirat kelak, kita berdiri di hadapan Allah SWT daripada masyar, kita mengharapkan balasan daripada amalan-amalan yang kita dah buat, sedekah, amal jariah kita dan sebagainya. Tetapi Allah kata, yang kamu buat ni bukan semua yang kamu buat ni bukan kerana aku.
Kamu buat kerana nak cari redha Allah. Kamu buat kerana nak mencari redha manusia. Kamu buat kerana kamu buat dengan keadaan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang penerima apa semua, maka bagi kamu tidak ada apa-apa di akhirat. Kamu dah dapat sokongan di dunia, kamu dah dapat perhatian di dunia, maka di sini tidak ada apa-apa. Itu Allah umpamakan seperti orang tua yang dah sampai pada umur yang tua, dia memerlukan hasil kebun dia ada anak-anak dia kecil lagi, nak bagi nafkah kepada anak-anak dia, tetapi dia tak dapat nak bagi nafkah kat anak dia, bahkan nak memulakan kehidupan, nak meneruskan kehidupan tu tak boleh sebab hasil kebun dia dah habis. Itulah Allah umpamanya. Sebab tu guru saya kata dulu, kita ni di dunia ni umpama apa? Orang yang bercucuk tanam, hasil ni nanti kita nak ambil kat akhirat. Tetapi kalau kita tak ikhlas, kita betul tak buat kerana Allah SWT, bukan kerana nak mencari redha Allah, maka hasil tu tak ada. Tak ada. Buah tak berbuah pun, pokok tak berbuah pun kelak di akhirat. Bukan sekadar tak buah, pokok tu hancur pun. Sebab apa? Terbatal amalan yang dibuat selain daripada mencari redha Allah. Kita doa kepada Allah SWT supaya Allah kurniakan kita keikhlasan. Mukhlisin. Ya, mukhlis. Sebab tu iblis dia kata syaitan ni dia tidak akan berjaya untuk menggoda manusia yang benar-benar suci hati dia. Tulus hati dia yang buat satu perkara, yang mukhlis ni yang tulus hati dia membuat satu perkara, infak dan sebagainya hanya semata-mata kerana untuk mencari redha Allah SWT. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, bagi kurniaan dia kepada kita supaya memperbaiki hati kita supaya agar kita buat satu perkara itu semata-mata untuk mencari redha Allah SWT. Hasil dia masa kalau Allah nak bagi di dunia melalui orang lain ke apa dan sebagainya, itu semua adalah ganjaran Allah, tapi bukan itu tujuan utama. Yang paling utama ialah untuk cari redha Allah SWT. Sebab tu Allah ajar, Allah kata Allah kata kat kita, Allah bagi tahu ayat-ayat ni yang Allah beri perumpamaan ni supaya manusia berfikir, kadzalik, demikianlah. Yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan bagi kamu tanda-tanda ayat-ayat la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir. Jadi kita masih ada peluang untuk memperbaiki diri kita. Sekarang pukul 7.31 hari Ahad 28 hari bulan Mac, bulan Syakban. Jadi kita katakan bahawa kita masih lagi ada peluang, kita masih hidup lagi nak baiki diri kita. Kalau dulu kita buat ada sikit-sikit campur kerana perkara lain semua, kita doa kepada Allah SWT. Ini pun dah nak masuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang datang ni membentuk kita supaya benar-benar bertakwa kepada Allah SWT, iaitu melakukan suruhan Allah SWT dan menjauhi larangan dia, dan benar-benar buat apa saja yang kita buat semata-mata untuk mencari martatillah, untuk mencari keredaan Allah yang berterusan sampailah ke hari akhirat. Kita tak nak kita nampak macam Allah redha, Allah bagi kita harta yang banyak semua sebab kita sedekah dan sebagainya. Kita berkata ni hasil sedekah aku, cerita pula kepada orang lain pula. Tapi sebenarnya di akhirat kita tak dapat apa-apa. Sebab kita buat kerana sebab lain. Mudah-mudahan Allah membaiki diri kita. Terutama saya sendiri yang bercakap, mudah-mudahan Allah baiki diri. Baik. Ayat 267 terteruskan. Kemudian Allah SWT terus kepada ayat 267 setelah Allah bagi perbandingan supaya manusia berfikir. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang percaya. Lawan kepada percaya tadi, sebelum ni kita kata kufur. Kufur ni dia tak percaya sebenarnya. Dia kambus diri dia. Dia dapat kebenaran, dia kambus. Umpama orang yang buat perkara selain daripada Allah SWT, seolah-olah seperti mana dia kufur lah juga. Mungkinlah dia tak benar-benar tak terkeluar daripada Islam, tetapi dia telah berperangai seperti orang kafir itu, iaitu seolah-olah macam kau tak percaya pula. Takut-takut nanti sebenarnya memang betul-betul pun Allah dah nilai kita sebagai orang yang telah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Jadi Allah ingatkan kembali, kalau betul-betul kalian percaya, maka Allah kembali, Allah bagi kita berfikir, maka Allah bagi peluang untuk kita kembali, supaya kita kembali sama-sama. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Infaklah daripada perkara yang tayyibat, perkara yang baik-baik, ma kasabtum, hasil daripada harta yang kamu usahakan. Allah iktiraf perkara tersebut. Allah iktiraf kamu bersusah payah siang malam, pagi petang mencari rezeki, untuk memberi nafkah, untuk mencari untuk meneruskan kehidupan supaya kita dapat meluruskan tulang belakang kita, supaya kita dapat terus bekerja, terus mencari peluang untuk
hidup di muka bumi Allah ni, maka Allah iktiraf perkara tersebut. Allah tak kata, Allah tidak kata memejam mata, Allah tidak membiarkan begitu saja sebab Allah tu Maha melihat. Tapi Allah kata, Allah tahu, Allah iktiraf perkara tersebut, ini hasil usaha kamu. Kadang-kadang kita kenapa kita kena kod, kenapa kita tak nak beri? Sebab kita dah susah payah dah. Kita nampak macam orang lain tiba-tiba senang-senang nak minta kat kita. Jadi kita rasa macam susah, berat. Sebab Allah kata, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi dan dari apa yang kamu keluarkan untuk kamu daripada bumi, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Dan janganlah kamu memilih harta yang buruk-buruk daripadanya yang kamu hendak infakkan. Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sedekahlah sebagian daripada hasil usahamu. Allah iktiraf, itu hasil usahamu. Walaupun sebenarnya rezeki itu semua datang daripada Allah, tapi Allah iktiraf, kamu dah berusaha, kamu dah susah payah, kamu dah cari, Allah iktiraf. Tapi Allah kata, sedekah sebagian daripada hasil usahamu yang baik dan sebagian daripada apa yang telah kami keluarkan daripada bumi untukmu. Sama ada yang kamu usaha atau kamu dapat daripada dalam bentuk yang mudah. Ada je kat depan rumah kan. Pokok lah tu. Kadang-kadang kan kita beli rumah ke apa, tahu-tahu dah ada dah sekali dah dengan pokok pisang dan sebagainya. Kita tak usaha apa-apa, tinggal nak ambil je. Memetik je orang kata. Nak ambil sahaja hasil dia. Kadang-kadang orang pergi ke laut ke misalnya, kan banyak masa musim yang banyak ikan kat tepi-tepi tu, dia boleh ambil, dia kaut macam tu je, taklah usaha lebih sangat, tinggal nak kaut sahaja. Maka itu pun Allah kata sedekahkanlah. Sedekahkanlah. Sebab apa? Dia sebenarnya semua yang datang daripada Allah SWT. So Allah iktiraf yang kamu usaha bekerja keras, dan Allah iktiraf juga harta yang kamu dapat dengan mudah itu. Allah kata apa kamu nak buat? Kamu kena sedekah. Sedekah dengan apa? Yang baik. Yang elok lah. Bukan benda yang dah buruk ataupun yang dah tak boleh pakai dah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Dan janganlah kamu memilih harta yang buruk-buruk daripadanya yang untuk kamu infakkan. Walastum biakhidhihi illa tu'midu fih. Padahal kamu sendiri tak mahu mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata kamu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah kamu sesungguhnya Allah tu Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi Allah SWT dah tahu dah, Allah SWT tahu bahawa kita ni usaha susah payah. Jadi Allah kata, sedekah. Sedekahlah apa yang kamu dapat ataupun infaklah apa yang kamu dapat, sama ada yang kamu cari sendiri ataupun kamu dapat dengan mudah orang bagi kat kita ke apa dan sebagainya. Kita apa tu, depan rumah kita ada, dalam rumah kita yang kita beli pun dah ada siap dengan tanaman dan sebagainya. Kita tak usah lebih sangat pun. Kita dah beli sekali dah dengan kebun-kebun dan sebagainya. Maka kita katakan bahawa itu semua Allah iktiraf, tapi sedekahlah yang baik-baik. Apa yang kita dapat, sama ada pakaian kita ke apa dan sebagainya, maka sedekahlah. Tapi jangan sedekah yang buruk-buruk, yang kita memang dah tak nak dah. Kalau kita tak nak, elok lagi tak apa. Tapi yang paling bagus ialah kita bagi suatu perkara yang kita sayang, untuk supaya apa? Supaya kita benar-benar nak bersihkan hati kita ni, nak kukuhkan keimanan kita. Kita yakin bahawa Allah akan balas dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu tentu sahaja adalah pahala di sisi Allah SWT yang dapat menyelamatkan kita kelak daripada api neraka. Itu sebenarnya yang kita lihat pada ayat ni. Jadi ini yang ada asbabun nuzul yang saya baca awal-awal ni, tak menyempat orang kata cepat nak baca sangat dia punya asbabun nuzul ni. Sebenarnya ini untuk asbabun nuzul tadi yang saya baca tadi, sebenarnya yang saya baca sedikit tadi, sebenarnya untuk 267 ni. Ini kita lihat dalam tafsir Al-Munir. Jadi dikatakan dinakalkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah taala, dikatakan Al-Hakim, Al-Tirmizi, Ibn Majah dan imam-imam hadis yang lain meriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib, katanya ayat di atas diturunkan terhadap kami golongan Ansar, yang mana suatu ketika dulu kami memiliki buah kurma. Masing-masing dari kami menyumbangkan kurmanya sama ada sedikit ataupun banyak mengikut kemampuan masing-masing.
Bagaimanapun bagi orang-orang yang tak mahu melakukan kebaikan, apa mereka buat? Mereka bawa kurma mereka yang bercampur dengan kulit dan rantingnya. Ada yang telah rosak, ada yang gugur di ranting, lalu diikatnya. Berkaitan itu Allah Taala pun menurunkan firman-Nya bermaksud, wahai orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik. Surah Al-Baqarah ayat 267 yang kita sedang bincangkan. Jadi Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Sahal bin Hanif bahawa mereka sengaja memilih buah-buahan yang tidak baik untuk tujuan sedekah. Berkaitan itu Allah SWT menurunkan firman-Nya bermaksud, dan janganlah kamu memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan sebagai pemberian zakat. Jadi Al-Hakim juga meriwayatkan daripada Jabir, katanya Nabi SAW memerintahkan agar ditunaikan zakat fitrah pada kadar segantang tamar. Ini tak apalah, ini soal dengan hukum, jadi kita tak bacalah yang penjelasan ini. Yang berkenaan hukum hakam, kena tuan-tuan perempuan kena rujuk yang lebih pakar lah. Okey, apa yang kita nak ambil adalah berkenaan dengan ibrah, pengajaran. Apa yang kita boleh tadabbur ialah rupa-rupanya perkara seperti ini telah berlaku pun pada zaman Rasulullah SAW, di mana ada orang yang mereka benar-benar ambil yang elok-elok, apa yang nak mereka sedekahkan. Ada orang yang dia ambil yang macam kurma yang dah rosak dan sebagainya. Dan kita boleh ambil pengajaran sebenarnya berlaku pada zaman kita juga. Kadang-kadang orang sedekah, dia punya jualan dia tak habis, kalau elok lagi tak apa. Tapi kuih-kuih tu kadang-kadang dah basi dah pun, dia longgokkan sahaja sebanyak-banyaknya ke masjid dan sebagainya. Akhirnya jadi buangan sahaja. Dia kadang-kadang dia pilih yang memang dah tahu dah berapa tak elok. Sepatutnya nak sedekah tu awal-awal lagi, masa tengah panas lagi, elok-elok lagi. Macam di masjid kami di sini, alhamdulillah, pagi-pagi sebelum dia berniaga tu, kalau hari Jumaat ke Sabtu Ahad tu kadang-kadang ada dah. Dia sebelum dia berniaga tu dah letak dah awal-awal, masih panas lagi apa semua, yang belum dia jual lagi. Itu antara, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan ganjaran yang baik lah. Sebab kita dapat lihat perkara tersebut berlaku pada zaman kita juga, di mana kadang-kadang orang minta kan, di kem-kem pelarian misalnya, mereka minta untuk bagi pakaian dan sebagainya. Ada yang bagi seluar dah koyak, ada dah bagi kasut yang lain sebelah, macam nak pakai. Jadi dia jadikan tempat longgokan sampah. Sedangkan dia sendiri pun kalau boleh tak nak tengok lah. Allah umpamakan dalam Al-Quran ini. Jadi kalau kita nak bagi yang lebih elok, ialah bukan semestinya baru, bukan semua ada duit boleh beli yang baru. Tapi kita lihat mana yang ada, misal stroller ke, masih elok lagi, maka kita bagi. Saya pernah lihat ada jiran saya misalnya, dia bagi barang yang dia dah tak guna dah, sebab anak dia dah besar sebagainya, tetapi dia repair dulu, roda tu jadi elok apa semua, kemudian dia bagi kat orang yang memerlukan. Jadi itu perkara yang baik. Bukan semestinya baru, tapi elok. Tapi yang lebih bagus ialah kita bagi suatu benda yang kita sayanglah. Yang itu level orang, dia level iman tu, orang tu tak sama. Terpulanglah mengikut kemampuan. Yang penting jangan bagi barang yang buruk, yang rosak, yang tak boleh pakai, yang akhirnya jadi tempat longgokan sampah sahaja. Dan Allah kata lagi, dan ketahuilah bahawa Allah tu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kamu kena tahu bahawa kenapa kamu sibuk-sibuk nak bagi barang yang buruk-buruk ni, sedangkan kamu patut bagi barang yang baik. Sebab Allah tu kaya, Allah boleh balas kepada kamu lebih baik daripada apa yang kamu beri. Kalau benar-benar kamu percaya, beriman dengan sifat Allah SWT ini, maka Allah SWT itu, maka kamu bagilah yang baik-baik, Allah pasti akan balas. Bahkan bukan sekadar pahala saja, Allah kadang-kadang Allah bagi pun. Selalunya kita lihat orang yang sedekah ni, Allah bagi dia rezeki dan murah pun, mewah pun hidup dia. Tak kurang pun sebenarnya harta dia. Nampak pada zahir kurang, tapi akhirnya balasan tu lebih-lebih pula. Allah bagi dia kurniaan kesihatan, Allah bagi dia harta, Allah bagi dia anak-anak yang baik menjadi, semua hasil daripada sedekah yang nak mencari keredaan Allah. Dan Allah tu terpuji, maka Allah suka benda-benda yang elok dah. Kita nak sedekah atas jalan Allah, kita nak dapat nak mendapat keredaan daripada Allah yang maha terpuji ni, Allah yang terpuji ni, tentu sahaja kita perlukan apa tu barang yang elok lah, apa tu sedekah yang elok, amalan yang baik. Nak bersedekah ke orang, kena bagi barang yang elok. Tidak nanti insya-Allah kalau ada umur, ada rezeki, sampai kepada kisah anak-anak Adam tu kan, ada seorang tu dia sedekah, dia berkorban dengan benda yang tak elok. Jadi Allah tak terima. Yang seorang tu dia berkorban dengan barang yang baik, Allah terima. Allah terpuji, Allah hanya menerima benda-benda yang baik, Allah tak terima benda-benda yang
buruk. Antara yang buruk ialah kita sedekah tapi mengungkit-ungkit. Ada yang jadi Allah tak suka perkara itu. Allah terpuji. Allah tak suka amalan-amalan yang tidak terpuji. Kan amalan sebab sifat-sifat mazmumah dengan mahmudah kan. Sifat yang terpuji. Allah suka sifat yang terpuji tapi Allah tak suka sifat-sifat yang terkeji. Apa saya yang buat bukan atas dasar seperti mana Allah yang mahu, Allah tak suka, maka Allah ingatkan lagi Allah tu Maha Kaya, Allah tu Maha terpuji. Maka kalian kena bersedekahkan infak barang-barang yang baik sesuai dengan sifat Allah Subhanahu taala itu sendiri. Sebab Allah yang perintahkan kita berinfak, maka janganlah kita mempermain-mainkan Allah SWT dengan cara kita memberi perkara yang buruk-buruk. Wallahu a'lam. Teruskan lagi ayat 268. Kenapa berlaku perkara ini? Kenapa kita buat perkara ini? Kenapa kita tak bagi yang elok-elok? Kenapa tak bagi benda yang kita sayang? Sebab apa kita ni ada gangguan-gangguan sebenarnya. Allah SWT bagi tahu kat sini. Asyaitanu ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tu kata Allah. Syaitan itu dia menjanjikan ataupun sebenarnya terjemahan dia kata dia menakut-nakutkan kepadamu dengan apa? Kemiskinan. Dan menyuruhmu melakukan perkara yang keji. Diterjemahkan juga sebagai kedekut. Sedangkan wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadla. Dan Allah tu, sedangkan Allah tu menjanjikan kepada kamu keampunan, maghfirah. Minhu daripadanya, wa fadla dan juga kurniaan. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah tu maha luas, maha mengetahui. Jadi berbeza dengan Allah Subhanahu taala, orang yang sedekah atas untuk mencari redha Allah SWT ni memang dia pandailah orang yang mencari redha Allah, sebab kita nak cari redha Allah daripada suatu yang zat yang kaya, zat yang terpuji. Maka bila kita berinfak atas jalan Allah SWT, kita akan dapat perkara-perkara yang baik daripada Allah SWT. Sebab Allah tu terpuji, maka dia akan bagi perkara-perkara yang baik, balasan yang baik kepada kita. Dan Allah tu maha kaya, kurniaan Allah itu luas. Jadi Allah SWT kata syaitan ni dia janji kita benda-benda yang supaya kalau kamu sedekah ni nanti dia bisik kat kita, dia kata nanti kamu miskin. Habis duit kamu susah payah sedekah. Kenapa kamu nak bagi kat dia tu? Dia tu tak usaha apa semua. Dia tu sedangkan kita tak tahu. Sedangkan dia dah bersusah payah dah. Dia habis dah duit dia, habis dah harta dia, habis dah ikhtiar dia. Maka dia datang minta kat kita. Jadi ataupun dia tak minta kita tapi kita nampak dia susah, maka kita terdetiklah hati dia ni pemalas. Itu syaitan kata kalau kamu bagi kat pemalas ni, nanti pemalas ni tak kerja dan sebagainya. Maka dia bisik-bisikkan perkara tersebut dan dia bisikkan kita dengan supaya kita ni kedekut. Nanti kita miskin. Nanti kalau kamu bagi harta kamu kat orang ni, kamu miskin. Sebab tu Allah kata apa balasan pada orang yang infak, kita telah bincangkan sebelum ini. Balasan yang infak, Allah akan campak dalam hati dia, tidak ada rasa takut dalam diri dia. Dan tidak akan ada rasa sedih. Takut apa yang mendatang, sedih apa yang lepas. Itu hasil daripada orang yang mendidik hati dia infak atas jalan Allah. Dia selalu bagi kat orang. Sebab dia tahu ada balasan yang baik daripada Allah SWT. Dia tak risau. Dia tahu semua qada dan qadar, semua ketentuan telah ada bagi dia. Dan tinggal dia nak usaha sahaja berjalan ke arah takdir tersebut. Jadi Allah SWT kata syaitan ni dia buat kita rasa takut. Jadi orang yang biasa didik dia infak, dia tak rasa takut. Dia kata tak apa, Allah ada. Jadi dia suruh kamu buat satu bil fahsya. Bil fahsya ni apa? Dia kedekut, bahil kan, bahil kedekut kan, dia cerita Haji Bahil kan. Kedekut, bahil dan sebagainya sama tu. Dan dia juga ungkit-ungkit. Kalau dia sedekah pun sebab dia nak nunjuk-nunjuk ke orang dan dia harapkan orang lain balas. Dia ungkit, kata bukankah aku dulu dah tolong kau? Sekarang kau kena tolong aku pula. Dia ungkit pula dengan apa yang dia beri sebelum ini. Jadi orang yang ikut jalan dia, orang yang ikut jalan syaitan ni, yang tidak bersedekah, yang tidak memberi kerana takut miskin, takut jatuh fakir, maka Allah kata mereka ini rugilah. Sebab apa? Syaitan ni tak janjikan apa-apa. Dia tak bagi apa-apa kepada kita. Sebab tu Allah bagi tahu, Allah warning kepada kita, syaitan itu dia janjikan kamu kefakiran jika kamu sedekah dan suruh kamu buat keji. Rugilah kalau kita ikut syaitan. Sedangkan Allah itu kata Allah, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah itu menjanjikan kamu keampunan.
Kita di akhirat kelak ya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Apa sebenar-benar yang kita harapkan? Sebab kalau kita harapkan amalan kita semata-mata, belum tentu amalan itu diterima oleh Allah SWT. Sangka baik kita, harap baik kita, Allah terima. Harap kita yang baik tu kita Allah terimalah. Itu menunjukkan bahawa kita ni masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita buat amalan kita ni sekadar apa? Sekadar untuk mencari keredaan Allah SWT. Supaya dengan amalan-amalan ni Allah sayang kat kita. Bahasa kasar dia kalau kita boleh katakan dengan izin, kita nak bodek Allah SWT. Supaya Allah sayang kat kita. Jadi kita tak mengharapkan amalan. Kita mengharapkan Allah nampak amalan kita ni. Dia just password sahaja. Tetapi kita tidak masuk kerana amalan kita. Kita masuk syurga ini kerana rahmat kasih sayang Allah SWT. Jadi apa yang paling kita perlukan kelak di akhirat ialah apa dia? Maghfirah, keampunan daripada Allah SWT. Sebab kadang-kadang kan bila kita buat, sebab tu lepas solat kita, apa perkara pertama yang Nabi ajar kita buat selepas kita solat? Sebelum kita sebut yang lain-lain, selepas pada Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sebut Astaghfirullah. 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 Ampuni aku ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Itu perkara pertama yang Nabi ajar kepada kita. 3 perkara yang kita perlu sebut, iaitu minta istighfar. Dalam sembahyang kena fikir macam-macam. Tahu-tahu je imam dah sujud dah. Imam dah rukuk dah. Jadi perkara tu macam-macam benda kita fikir, kita minta ampun supaya Allah kesian kat kita. Supaya Allah sayang kat kita. Allah, aku penat ya Allah, aku terfikir macam-macam. Jadi kita kena harap di akhirat kelak, yang paling kita harapkan bukanlah amalan kita membantu kita. Yang kita harap ialah Allah sanggup sudi nak mengampuni kita. Di saat kita ini buat macam-macam, di saat kita ini kadang-kadang kita buat tu ada sikit-sikit sebab nak cari dunia dan sebagainya. Macam-macam benda lah kita buat bercampur-campur di antara niat baik dan buruk tu. Maka kita harapkan sangat Allah ampunkan kita. Jadi apabila kita sedekah, kita kena ingat mula akhir ini kalau kita bersedekah infak bukan sebab kita nak balasan lebih banyak harta selepas tu. Kalau Allah bagi, memang perkara kita tahu Allah akan bagi lebih, tapi itu bukan aim yang utama. Aim yang utama itu untuk mencari keredaan Allah SWT. Kerana Allah menjanjikan dengan keredaan Allah SWT itu, kita akan dapat apa? Kita akan dapat maghfirah. Allah janjikan keampunan. Minhu, daripadanya, wa fadla, dan juga kurniaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha apa? Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi kita dapat lihat apa sebenarnya yang kita harapkan daripada infak kita. Apa sebenarnya Allah janjikan kepada kita daripada infak kita. Allah akan janjikan, dan kalau menurut Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dia kata Allah SWT menjanjikan kepada kamu menerusi lisan Nabi SAW akan pengampunan dosa dengan sebab anda melakukan infak. Itu sebenarnya kita paling perlukan, pengampunan. Jadi dia ada sebagai balasan daripada apa yang anda disumbangkan dunia ini. Sebab Allah tu maha kaya, Allah balas. Jadi al-fadl, yang ini kelebihan, ialah harta dan kebaikan. Boleh jadi Allah balas dengan harta yang berlipat ganda di dunia juga. Dan Allah balas dengan harta itu memberi kebaikan. Dan tentu saja Allah balas dengan kebaikan di akhirat. Itu untuk orang yang memberi infak atas jalan Allah. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidak ada satu hari pun seorang hamba menikmati waktu pagi melainkan turun 2 malaikat. Berkatalah salah satu malaikat, "Ya Allah, berilah kepada orang yang melakukan infak akan satu gantian." Malaikat yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang kedekut akan kebinasaan." Maksudnya Allah ganti.
infak kepada orang pertama dengan memudahkan punca rezekinya, manakala orang yang kedua akan dapat hilang, musnah daripada harta dia, keberkatan daripada harta dia. Jadi maksudnya Allah memang balas pun dengan harta yang berlipat ganda bagi orang yang sedekah, dan tentu saja yang paling kita harapkan ialah ganjaran di syurga kelak. Kerana kemenangan yang sebenar ialah mendapat syurga Allah SWT. Sebab tu kalau kita keluar daripada masuk masjid, kita mintakan Allahumma tahli abwa rahmatik, kan, lebih kurang au makal. Tak apa-apa ingat dia punya doa tu. Kalau masa masuk masjid tu ingat, bila nak cerita dia lupalah. Jadi kita minta supaya Allah buka pintu-pintu rahmat Allah SWT. Bila kita keluar daripada masjid, kita as'aluka min fadlik, kan, kita minta Allah bagi kekurniaan. Sebab kita keluar nak cari rezeki di masjid, kita sentiasa beramallah dengan doa tersebut, sebab kita nak cari keredaan Allah. Masuk masjid, kita doa Allah bagi rahmat kat kita, keampunan kepada kita. Kat luar macam-macam dosa kita buat, kita minta ampun ya Allah masuk ke masjid. Kita keluar dari masjid, kita minta Allah bagi kurniaan daripada rezeki-rezeki yang halal dan sebagainya. Baik. Jadi ayat terakhir kita sebelum kita pergi sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Ayat 269 dan ringkas-ringkas, yu'til hikmata may yasha. Jadi dia berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi hikmah ialah apa? Kemampuan untuk memahami rahsia-rahsia syariat agama. Kita faham maqasid dia. Sebab kenapa kita buat perkara tersebut. Kita bagi sedekah sebab apa? Sebab kita nak tolong orang susah. Kita nak supaya mereka ini dibantu. Dan kita tentu saja kita sedekah sebab apa? Sebab nak dapat pahala Allah SWT. Dia ada sebab-sebab dia. Hikmah orang. Jadi orang yang Allah bagi hikmah, Allah bagi kebijaksanaan kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Maksudnya apabila dia buat satu perkara, dia faham apa sahaja yang kita buat ini ada reason dia, ada sebab dia. Kita misalnya, kenapa kita puasa? Untuk memperolehi takwa. Kenapa kita sedekah? Untuk mensucikan harta. Di samping nak tolong orang susah, ekonomi Islam dan sebagainya. Semua yang kita buat syariat itu untuk orang yang diberi hikmah, diberi kebijaksanaan, dia mampu melihat bahawa apa saja yang dia buat itu adalah baik. Jadi dia tak ada rasa macam, rugilah kalau aku sedekah. Rugi habis duit aku habis. Tak, sebab dia faham setiap apa yang dia buat itu ada kebaikan. Dan itu hanya diberi kepada siapa? Kepada orang yang Allah nak. Dan tentu saja Allah yang dia nak tu orang-orang yang benar-benar mukhlis, orang-orang yang benar hati dia suci, buat satu perkara bukan kerana yang lain, hanya semata-mata hendak cari redha Allah. Jadi Allah kata, yu'til hikmata may yasha. Dia beri hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan sesungguhnya barang siapa yang telah diberi hikmah, sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tiada yang dapat mengambil pengajaran melainkan ulul albab, orang-orang yang diberi akal yang sehat. Jadi itu semua. Sebenarnya yang kita harapkan daripada sedekah itu ialah apa? Ialah untuk mencari redha Allah. Dan orang yang boleh buat perkara ini sebab dia faham bahawa syariat, apa saja syariat yang Allah turunkan, apa saja ibadah yang dia buat, apa saja amal soleh yang dia buat, semuanya ada kebaikan di sisi syarak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat faham perkara ini? Orang yang dapat faham perkara ini hanyalah, kata Allah, ulul albab. Orang yang apa? Orang yang mempunyai akal yang sehat. Jadi albab ni apa? Kalau kita dapat lihat sedikit makna, sebelum tu kita lihat maksud hikmah. Hikmah ni kata, kalau penulis tafsir Al-Misbah ni, karaman Pak Suhail Quraisy, dia kata hikmah ni terambil daripada kata hakama, yang pada mulanya bererti menghalangi. Dari akar kata yang sama terbentuklah kata yang bermakna mengendalikan, kendali. Yakni sesuatu yang fungsinya menghantar kepada yang baik dan menghindarkan daripada yang buruk. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan pengetahuan dan kemampuan menerapkannya. Kendali ni macam orang atas kuda tu kan, dia ada tali tu, dia kontrol kuda tu nak ke mana. Jadi dia tahu arah tujuan dia. Jadi hakama itu orang buat satu benda, dia buat satu perkara tersebut, dia tahu aim dia apa. Kenapa aku sedekah? Sebab aku nak cari
redha Allah. Aku faham kenapa sedekah ni baik. Sebab sedekah ni untuk mensucikan harta. Sedekah ni boleh tolong orang miskin. Kalau aku tak tolong orang miskin, dia susah sangat sampai dia tiba-tiba tak tahu nak buat apa, dia pergi buat perkara yang buruk, dia mencuri dah apa, silap-silap dia akan kembali kepada kerosakan tu kepada diri kita sendiri. Dia rompak rumah kita pula, dia curi harta kita dan sebagainya. Jadi hikmah ni difahami dengan erti pengetahuan tentang baik dan buruk. Jadi perkataan ulul albab pula. Kata ulul albab tadi daripada kata ulu yang bererti pemilik atau penyandang. Sedangkan albab sebagaimana dijelaskan dalam ayat 117 menurut tafsir Misbah. Surah ini dalam 179 pun, 179 surah Al-Baqarah pun ada sebut pasal ulul albab. Ada bentuk jamak daripada lub, iaitu isi sesuatu. Jadi misalnya kacang. Kacang tu dia ada kulit yang menutupi isinya. Isi kacang tu dinamakan sebagai lub. Jadi ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal murni yang tak ada kulit. Yakni tidak ada apa kulit atas dia, maka dalam diri dia tidak ada orang kata pelindung, tidak ada penghalang daripada dia untuk memahami sesuatu perkara dengan baik. People with a sound mind. Jadi dia ini fikiran dia mudah terbuka, tidak tertutup. Macam orang Melayu kata apa, seperti mana orang duduk katak bawah tempurung kan. Dia tak tahu apa-apa, dia duduk dalam dunia sendiri. Tidak seperti ulul albab ni, lub ni, fikiran dia luas, tidak dihalangi dengan sesuatu pun. Kalau tak silap, guru saya pernah kata lub ni juga orang panggil sebagai butir-butir pasir tu, dianggap juga sebagai lub. Sebab apa? Dia tidak dihalangi oleh apa-apa sahaja. Dia terbuka, matahari mudah nak pergi kena menyinari dia, apa tu hujan pun boleh turun ke atas dia, dia tidak ada penghalang. Jadi orang yang ulul albab ni, fikiran dia terbuka, dia boleh memikirkan hikmah di sebalik syariat. Dia tidak macam kata, kalau aku sedekah aku miskin lah, orang kata macam-macam. Tak, dia tidak terpengaruh dengan perkara tersebut sebab akal dia adalah akal yang sihat, boleh memikirkan hikmah. Tidak ada penghalang yang menghalang diri dia daripada berfikir perkara yang baik-baik sebab dia punya pegangan dia hanyalah Quran, hanyalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi saya rasa sekian sahaja dulu pertemuan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Jadi kita katakan bahawa Allah, kita tutup tadi ayat 269, Allah kata Allah bagi hikmah pada siapa yang dia kehendaki, Allah bagi dia keumpamaan untuk faham daripada apa amalan dia buat tu ada faedah, dan Allah kata siapa yang diberi hikmah sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. So dia tidak ada langsung hesitate langsung, dia tak rasa bertangguh langsung untuk buat kebaikan sebab dia tahu kebaikan itu pasti Allah balas dengan ganjaran yang baik. Itu ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, orang yang ada akal sihat, people with sound mind, orang yang terbuka fikirannya untuk menerima kebaikan yang datang daripada Allah dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita mesti pegang pada dua ini, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah bincangkan, Allah dah bincangkan, jadi kita bincangkan berkenaan Allah tunjuk perumpamaan orang yang bersedekah atas kerana Allah, kerana mencari redha Allah, bagaimana Allah tunjukkan bagaimana keadaan kebun dia. Walaupun dia sedekah sikit, dia tetap dapat manfaat dia. Dan Allah bandingkan orang yang sedekah perkara atas jalan Allah, maka di akhirat kelak dia tak dapat apa-apa. Jadi Allah bagi motivasi kepada kita. Maka kamu dah tahu perkara ini, maka kamu kena sedekah. Kalau nak sedekah perkara yang elok-elok. Sebab kita yakin bahawa Allah akan balas dengan yang baik-baik. Allah tu kan kaya. Dari segi material dia, dari segi pahalanya, kedua-duanya Allah akan balas. Kita yakin perkara tersebut. Syaitan menjanjikan perkara yang buruk. Syaitan janjikan perkara yang miskin. Kalau kau sedekah ni kamu jadi miskin. Tapi Allah janjikan apa? Allah janjikan keampunan. Itu sebenarnya yang kita punya aim. Bila kita buat apa saja amalan ni, mudah-mudahan, sebab ada dalam hadis kata tak silap, maksud hadis susuli kejahatan kamu dengan kebaikan kan, maksudnya amalan-amalan kita ini menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. So kita harapkan dengan amalan kita ini adalah keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Sekian sahaja pertemuan kita. Saya mohon maaf atas apa saja orang kata dengan kelemahannya, dengan cakap yang tak tersusun dan sebagainya, tersasul sini, tersasul sana, dan ada kesalahan-kesalahan sebagai orang yang sangat lemah, yang masih lagi jahil, masih lagi belajar. Dan mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, ampuni saya, Allah maafkan saya atas kesabaran, kesilapan, atas apa saja kata-kata yang mengguris hati. Saya tidak bermaksud atas perkara tersebut. Dan mudah-mudahan kalau tuan-tuan nampak mana yang salah tu, tuan-tuan tinggalkanlah, ambil mana saja yang bermanfaat.
Jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita pun tak lama nak Ramadan dah. InsyaAllah, kalau Allah izinkan, kita jumpa lagi dalam pertemuan kita yang berikutnya. Kita akan cubalah dalam satu Ahad ataupun Ahad saja atau Sabtu saja, atau mana-mana hari yang saya cuba ambil kesempatan lah untuk kita bincang sekurang-kurangnya. Dalam seminggu sekali tu adalah satu kali pertemuan, insyaAllah. Baik, jaga diri baik-baik. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.